Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Zikri bin Hisham dari Diploma Usuluddin semester 3. Saya pada hari ini dan rakan saya iaitu Muhammad Nur Taufik akan menerangkan serba sedikit tentang tanggungjawab pendakwah. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita kenali apakah pengertian pendakwah. Baik, pendakwah bermaksud da'i, iaitu orang yang memikul tanggungjawab dalam menyampaikan seruan dakwah. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebut, dakwah ialah satu program yang lengkap. Setiap peringkatnya mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat yang sebenar. Kan? Pendakwah ini merupakan individu yang akan menyebarkan agama Islam itu sendiri. Bukan sahaja menyebarkan agama Islam itu sendiri, malah menjelaskan kepada umat Islam beberapa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada seluruh umat Islam. Iaitu pendakwah ni boleh kata, kalau menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, merupakan sebuah program yang lengkap. Kan, dalam satu program tu setiap peringkat dia mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia. Mana dalam program tu lengkap, serba-serbi lengkap untuk di join kan, untuk di join supaya manusia ni mendapat ilmu pengetahuan di setiap peringkat kan, antara peringkat macam fiqh, akidah dan sebagainya. Jadi pendakwah ni sebagai program tersebut kan. Kalau tak ada program tu, makna manusia takkan ketahuilah ilmu pengetahuan tersebut kan. Wallahu a'lam. Disebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, iaitu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung kan. Dalam surah Ali Imran ayat ke-104 ni Allah telah menyatakan dan Allah telah memberikan kepastian kepada mereka, iaitu pendakwah ini, iaitu golongan yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf, iaitu membuat kebaikan, kebajikan, amal soleh dan sebagainya, dan mencegah manusia ni daripada membuat perkara yang mungkar, maksiat, dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil kan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini pendakwah itu sendiri yang telah yang selaku orang ataupun segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Okey, baiklah, seterusnya adalah sifat-sifat pendakwah. Okey, yang pertama ialah menguasai bidang ilmu pengetahuan. Okey, baik. Kita kena menguasai bidang ilmu pengetahuan ni kenapa? Ia adalah untuk menjalankan tugas dakwah dengan berkesan. Dakwah ni dia kena ada ilmu ataupun memiliki ilmu yang mencukupi ataupun luas. Okey. Sebab apa? Ilmu pengetahuan ni dia amat diperlukan sebelum seseorang itu melakukan sesuatu tindakan. Dan orang yang berilmu pengetahuan bukan sahaja boleh memberi manfaat pada dirinya, bahkan juga kepada orang lain dengan membawa orang lain kepada jalan yang diridai dan jalan-jalan yang lurus. Okey, baik. Ini antara dalil lah yang menunjukkan Allah mengangkat darjat seseorang yang berilmu tu. Jadi pada surah Al-Mujadalah ayat 11, iaitu yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa darjat. Okey, seterusnya yang kedua iaitu memiliki akhlak yang mulia. Pendakwah ni dia harus menghiasi dirinya dengan kemuliaan akhlak dan menjauhkan diri dia dari akhlak-akhlak yang buruk dan akhlak yang tercela. Maka kesannya boleh membawa kepada perubahan adalah besar, dan apabila masyarakat kita tengok kita, pada mata masyarakat ni akan nampak kita ni akan buruk lah. Sebab kita kata kalau kata kita ni seorang pendakwah lah kan, apabila orang luar tengok kita buat sesuatu perkara yang buruk, orang luar akan pandang serong. Dan ini adalah antara 4 sifat yang perlu ada pada pendakwah, sifat baik ataupun akhlak mulia yang perlu ada kat pendakwah. Yang pertama ialah sidik, penyampaian dia itu benar. Yang kedua ialah tidak mudah marah, amanah dan tawaduk. Tawaduk tu yang bermaksud rendah diri. Okay, baik. Yang seterusnya ialah memiliki kekuatan iman. Pendakwah ni dia mestilah memiliki keimanan yang kuat dan keyakinan kepada Allah.
Maksud keimanan yang kuat itu adalah keyakinan pendakwa terhadap agama Islam yang telah dikurniakan Allah kepadanya dan dia diperintahkan untuk mendakwahkannya ataupun menyampaikannya. Dan supaya orang-orang ni tak meragui apa yang dia sampaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, iaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, iaitu berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Baik, seterusnya mari kita lihat peranan pendakwah menurut Quraisy Shihab. Yang pertama adalah pendakwah sebagai penyampai ajaran-ajaran Tuhan sesuai dengan perintahnya yang terdapat dalam firman-Nya, iaitu Suratul Maidah ayat ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a wallahu huwas samiul alim. Yang bermaksud, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan, yakni apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang pertama, poin pertama adalah menurut Quraisy Shihab ini, antara peranan pendakwah, kalau kita lihat pada surah Al-Maidah ini, menunjukkan bahawa pendakwah itu merupakan seseorang yang akan menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan. Ya, ini ajaran-ajaran Tuhan ni maksudnya perintah daripada Allah, kan. Mereka ni bertanggungjawab untuk menyampaikan perintah tersebut, menyampaikan perintah ataupun ajaran yang disuruh oleh Allah, kan. Maknanya antara apa yang disuruh oleh Allah, macam solat 5 waktu, kan, sebelum masih diturunkan oleh Nabi, masih diturunkan kepada Nabi, kan. Waktu solat itu asalnya banyak pada yang sikit, kemudian sekarang menjadi 5, kan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada sekalian manusia lah. Jadi tanggungjawab pendakwah itu sendiri perlu untuk menyampaikan ajaran-ajaran ataupun perintah-perintah yang diamanahkan oleh Allah. Apakah peranan yang kedua yang dinyatakan oleh Quraisy Shihab? Yang kedua adalah pendakwah untuk menjelaskan ajaran-ajaran Tuhan berdasarkan firman-Nya, iaitu dalam surah An-Nahl ayat ke-44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Baik, yang kedua ni adalah pendakwah, tanggungjawab pendakwah adalah untuk menyebarkan perintah Allah. Itu sememangnya sudah kita tahu. Yang kedua adalah bukan sahaja mereka perlu menyampaikan perintah tersebut, malah mereka perlu menjelaskan apa yang Allah perintahkan tersebut. Kerana manusia ini manusia mungkin tidak akan memahami perintah-perintah Allah kalau tidak dijelaskan dengan lebih baik. Jadi pendakwah ni selaku seorang yang telah diamanatkan oleh Allah untuk menyampaikannya, tapi dia juga bertanggungjawab untuk menjelaskan perintah Allah tersebut, kan, supaya manusia ni mudah untuk memikirkan benda tu untuk membuat perintahnya. Wallahu a'lam. Baik, yang ketiga adalah pendakwah untuk memutuskan perkara atau masalah yang dihadapi masyarakat berdasarkan firman-Nya, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-213 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang bermaksud, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.
tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Kerana dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Baik, yang ketiga ni adalah dinyatakan oleh Quraisy Shihab, pendakwah ni bertanggungjawab untuk memutuskan perkara atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kan. Mereka ni seumpama ketua lah dalam satu masyarakat ataupun satu kelompok, kan. Kerana mereka ini lebih mengetahui akan yang sebaiknya, kan, akan yang sebaiknya lah, kan, dalam nak memutuskan sesuatu masalah, kan. Jadi contoh ada satu masalah yang dihadapi dalam satu kelompok ataupun satu kumpulan manusia, maka mereka inilah bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut mengikut syariat Islam, mengikut kaedah Islam, kan. Kerana apa? Kerana mereka ini lebih mengetahui, kan. Kerana mereka ini lebih mengetahui akan macam mana nak menyelesaikan masalah tersebut menurut Al-Quran, kan. Mereka ni lebih berilmu, kan. Mereka ni orang yang telah diamanatkan oleh Allah akan perintah-perintahnya, kan, akan larangan-larangannya, akan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka ini. Jadi mereka diamanahkan ataupun mereka ini juga bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat, kan. Contoh macam COVID, kan, sekarang macam-macam masalah yang dihadapi di kalangan umat Islam, kan. Antaranya macam solat berjemaah, kan, solat Jumaat, kan, membuat ceramah dan sebagainya, kan. Jadi setiap kelompok pendakwah itu sendiri ataupun ulama yang selaku pendakwah itu sendiri akan menyelesaikan masalah-masalah umat ini menurut kaedah Islam, menurut Al-Quran dan sunnah dan sebagainya lah, kan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya kita pergi kepada tanggungjawab pendakwah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin telah menyatakan beberapa langkah yang perlu diikuti oleh para pendakwah dalam melaksanakan usaha dakwahnya, iaitu antaranya yang pertama, memberitahu dan menasihatkan masyarakat supaya menjauhi perkara yang mungkar, kan. Tanggungjawab pendakwah seperti yang kita tahu ialah menyebarkan yang baik dan menyebarkan larangan ataupun menyebarkan mencegah daripada melakukan kemungkaran, kan. Jadi mereka ni ditanggungjawabkan untuk menasihatkan kepada masyarakat supaya menjauhi perkara-perkara yang mungkar, perkara yang berdosa, perkara yang maksiat, kan, dan sebagainya. Yang kedua adalah memberi peringatan, nasihat dan pengajaran atau balasan yang akan diterima sekiranya masih melakukan kemungkaran, kan. Kita dah sampaikan tanggungjawab pendakwah juga sendiri, bukan saja menyampaikan akan menasihatkan akan jangan buat maksiat ataupun jangan buat dosa tersebut, balah mereka juga perlu menasihatkan atau memberi pengajaran terhadap mereka yang membuat dosa ini akan kesan atau pembalasan yang akan diterima sekiranya mereka ini masih melakukan kemungkaran tersebut ataupun masih melakukan dosa tersebut, kan. Jadi pendakwah haruslah bertanggungjawab memberikan nasihat akan apa yang mereka akan dapat, balasan yang akan diterima kepada mereka yang akan diberikan oleh Allah jika mereka ini masih meneruskan akan kemungkaran tersebut, meneruskan kemaksiat tersebut, kan. Wallahu a'lam. Yang ketiga pula adalah memberi peringatan tentang nikmat Allah yang tidak ternilai dan terbilang dan wajib bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan. Baik, yang ketiga, tanggungjawab pendakwah juga adalah untuk memberi peringatan, untuk menyampaikan, kan, berkongsi akan nikmat Allah yang tidak ternilai dan terbilang dan wajib untuk bersyukurlah apa yang telah dikurniakan. Itu juga tanggungjawab pendakwah supaya kita ni manusia ni akan sentiasa ingat akan Allah, akan sentiasa bersyukur akan apa yang Allah berikan, bersyukur akan nikmat yang sentiasa Allah limpahkan kepada kita dalam kehidupan kita ni, kan. Pelbagai nikmat yang kita memang tak boleh nak terbalas pun, tetapi kadang-kadang kita terlupa akan nikmat yang Allah berikan kepada kita tu, menjadikan kita ni lupa dan lalai. Bila kita lupa, kita akan jadi lalai, kita akan berseronok. Kita terlalu seronok sehingga lupakan akan nikmat tu sebenarnya datang pada Allah, bukan datang pada manusia, bukan datang daripada duit, bukan datang daripada segala
kebahagiaan yang datang daripada makhluk lah kan. Semuanya itu semua datang dan diberikan oleh Allah kan. Yang keempat pula adalah memberi peringatan terhadap pengajaran umat terdahulu. Ini kepentingan tanggungjawab pendakwah yang saya listkan ini adalah tentang pendakwah perlulah memberikan peringatan terhadap pengajaran umat terdahulu kan. Macam mana kita tahu contoh macam kaum Nabi Lut. Saya bagi contoh macam kaum Nabi Lut kan. Apa yang terjadi kepada kaum mereka atas dosa yang mereka lakukan, atas kemungkaran yang mereka lakukan, yang mereka masih meneruskannya walaupun telah diberi peringatan kan, walaupun telah diberi peringatan lah dan ataupun nasihat oleh Nabi Lut kan, tapi kaumnya itu setengahnya kaum itu ada yang ikutnya, ada yang tidak kan. Yang tidak tu lagi ramai kan daripada yang ikut. Jadi Allah beri satu pengajaran kepada mereka. Mereka ni dia ditimpa azab kan, macam kita tahu. Jadi itu peristiwa tersebut menjadi satu pengajaran kepada umat yang akan datang. Macam kita sekarang lah kan. Maknanya apa yang akan berlaku kalau kita masih meneruskan kemungkaran tu kan. Macam tadi nombor 2 tadi, berikan nasihat atas pengajaran atau kesan yang akan berlaku kan. Macam tu jugalah nombor 4 ni maksud dia lebih kurang kan. Berikan nasihat atas kesan yang berlaku kepada umat terdahulu yang pernah melakukan kemungkaran, pernah melakukan kebaikan dan sebagainya lah kan. Jadi umat dahulu tu juga memberikan menjadi satu pengajaran kepada umat yang akan datang kan. Jadi itu merupakan antara tanggungjawab pendakwah itu sendiri, untuk berkongsi akan pengajaran tersebut lah. Wallahu a'lam bishawab.